Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni macam berada Macam berada seram sejuk. Seram. Di mana saja kami akan sentiasa bersama dengan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama dengan Cik Yan Dan juga Cik Bon. dalam segmen Malam Chill-Chill. Chill. So kami mohon maaf setelah beberapa hari sejak daripada hari yang sebelum kita nak raya tu sampailah sekarang kami tak live untuk Malam Chill-Chill, tapi hari ni we are back pada Malam Chill-Chill, and masa sebenarnya kita ubah kembali waktunya kepada pukul 9 malam. Sebab hari tu kan bulan puasa. Bila bulan puasa kita ada sembahyang tarawih. Betul. Jadi dia punya waktu tu kita anjakkan kepada pukul 10 malam. Tapi since sekarang ni kita berada di bulan tak puasa dah. Jadi kita kembali kepada waktu asal untuk siaran live Malam Chill-Chill, iaitu pukul 9 malam seperti biasa daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat. So, kita di mana ni? Kita di mana ni? Kita di dalam kereta sebenarnya. Tu pasal anda hanya nampak lampu di satu tempat bahagian sahaja. Dia punya lighting dia berada di sebelah sini sahaja. Sebab kami ni sebenarnya tengah menunggu Food Panda. Kita buat Food Panda malam ni. Kami tengah menunggu makanan sebenarnya. Jadi kami nak juga sebenarnya untuk kita nak berkongsi sebenarnya. Betul. Nak berkongsi sebab kita dah janjikan kepada anda semua untuk dapatkan at least idea ataupun inspirasi berkenaan dengan apa saja yang berkait untuk Road to Dream Home. Betul. Tapi sebelum tu kita nak minta anda share perkongsian kita pada malam ni. Abaikan Kenapa muka Cik Yan tak nampak tiba-tiba? Latar belakang dia hanya seat kereta saja. So maafkanlah latar belakang di belakang ni. Jadi fokuskanlah kepada muka kami berdua ni. Muka Cik Yan dengan muka Cik Bon. Tapi sementara tu seperti yang Cik Bon beritahu tadi, jangan lupa tekankan button share. betul. Tekankan button share supaya lebih ramai lagi yang dapat menonton live bersama dengan Cik Yat dengan Cik Bon. Dan dapat manfaat. Sebab kita nak dapatkan supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat daripada perkongsian kami ni untuk malam ni. Sebab tajuk malam ni adalah tajuk sebenarnya yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Sebab isu ni memang banyak kalilah berlaku kepada klien-klien kami yang sebelum-sebelum ni. Sebab nak yang macam ni tapi bajet yang macam ni. Betul. Dengan tajuknya hari ni, sekejap muka Cik Bon cakap muka dia tak nampak sangat. Dengan tajuknya hari ni adalah mau bikin rumah ongkosnya enggak kurang. Kurang. Mau bikin rumah tapi ongkosnya kurang. Maknanya sebenarnya kita nak menunjukkan bajet versus kehendak lah sebenarnya. Kan kalau kita cakap ukur baju di badan sendiri kan orang marah pula kan. So kita maksudnya jadi kena tally. Kita pusing sikit. Kita punya tajuk kita mau bikin rumah ongkosnya kurang. So sebelum kita masih lagi menunggu mata-mata yang naik, kita nak tunggu lebih ramai lagi yang dapat mendengar perkongsian kami ni. So sementara tu kami minta anda untuk tekankan button share. Share lah kepada rakan-rakan anda, tag kepada rakan-rakan anda, and juga jangan lupa like page kami ni, like live kami ni, and give love banyak-banyak sebab
Kalau anda memberi, orang kata memberi kepada orang lain untuk didapatkan ilmu daripada perkongsian malam ni, insya-Allah anda akan dibalas balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak salah sebenarnya untuk kita berkongsi ilmu tu kepada orang lain. Mungkin dia bukan untuk kita tapi dia adalah memberi kebaikan kepada orang lain. So tak salah untuk kalau anda dia lalu saja dekat new feed anda, contohnya kami lah, live kami ni lalu saja di new feed anda, so anda perasan tajuk tu sebenarnya boleh memberi impact kepada orang lain juga, memberi manfaat kepada orang lain juga, just tekan je button share supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat daripada perkongsian kami. Okay, dan untuk fan Fahabina, Alhamdulillah kita dah sampai ke angka 19,000. Alhamdulillah. Dan sampai pada tu kita juga lagi sekali nak invite untuk join grup Telegram. Sebab kalau tengok dekat dalam Facebook kita baru launch promosi. Kita belum launch lagi. Kita cuma bagi tahu. Kita baru pre-launch. Sebab nanti kita akan announcekan apa yang kita nak bagi sebenarnya masa 25 hari bulan 5 jam 3:30 petang, masa live. Kita buat live waktu tu. So sesiapa yang menunggu sebenarnya untuk nak grab apa yang kami nak bagi tu sebenarnya kena tonton live kami tu sampai habis dari pukul 3:30 sampai habis. Hari dia adalah 25 hari bulan hari Selasa. Betul. So masa tu kami akan announcekan apa yang kami nak bagi waktu tu. Tapi sebenarnya hari ni kita nak membincangkan isu yang berkait sebenarnya orang kata bajet versus kehendak. Okay. Macam kita selalu survey, kita tengok gambar dekat Google, dekat Pinterest, kita tengok cantik lah, aku nak buat rumah macam ni lah. Alis sikit muka supaya muka Cik Yat dengan Cik Bon nampak. So kena tahu juga, maksudnya kena prepare requirement untuk buat design macam tu. Dia memerlukan orang kata certain amount lah. Especially kalau kata rumah yang cantik tu kan sometimes dia ada treatment dia lah. Okay. Okay. Mak Cik Yat dah telefon sebab Mak Cik Yat ni yang minta sebenarnya makanan ni. Tu dia telefon lagi sekali. Jadi Cik Yat minta Cik Bon tolong call mak. Jadi buat sementara ni sebenarnya kita nak bincangkan isu yang berkait sebenarnya bajet versus kehendak. Bajet versus kehendak. Sebab biasanya keadaan ni berlaku bila masa klien datang berjumpa dengan kami, dia akan beritahu apa benda yang dia nak. Contohnya ada berapa bilik, lepas tu dia nak ruang-ruang apa dekat dalam rumah tu. Tapi disebabkan oleh ruang yang diperlukan tu terlalu banyak, menyebabkan dia punya keluasan dia tu bertambah. Keluasan dia tu jadi besar, menyebabkan bajet dia tak cukup. Dia tak beritahu awal-awal tu bajet tu dekat berapa dekat kita kan. Dia hanya beritahu, dia kata kehendak dia nak sekian dan sekian saja. So bila masa tim kami design rumah mengikut kehendak yang dia nak tu, and yet tiba-tiba dia melebihi daripada bajet. Betul. So malam ni kalau boleh kita nak bagi tips lebih kurang macam mana nak orang kata apa, nak minimizekan daripada pembelanjaan yang tidak dijangka. Orang kata hidden cost. Selalunya kita paling takutlah sebenarnya bila kita berjumpa dengan kontraktor ataupun kita berjumpa dengan designer, kita paling takut adalah kos-kos yang tersembunyi ni. Betul. Selalunya kebanyakanlah, bukanlah Cik Yat kata semua kontraktor yang ada hidden cost ni, tapi kebanyakannya bila dia berjumpa dengan kontraktor tu, and kontraktor tu kata okey sekian, saya nak kesekian macam ni. Lepas tu kita pun bajet kita, tapi bajet kita tu sebenarnya tak setimpal dengan apa yang kita nak tu. And bila kita berjumpa dengan kontraktor yang salah, dia kata okey, tak ada masalah. And yet tiba-tiba baru saja kerja plaster tengah buat, tiba-tiba besok kita tengok kenapa tak datang. Lepas tu kita tengok lagi kenapa tak datang, kita call datang angkat. So maknanya kita dah tahu dia dah lari. Lagi satu orang kata apa, kita
kita punya BQ tu kena detail lah. Sebab orang kata apa, kalau kata kita survey a few contractor, sometimes kita dapat harga yang entry yang murah. Maksudnya kontraktor tu kata okay, I bagi you berapa sekian-sekian per square feet. So kita tengok, oh ini murah, kita patut ambil dia ni. Tapi bila dapat actual BQ tu, oh ini tak masuk, ini tak termasuk, ini tak termasuk, ini tak termasuk, pusing-pusing bila dimasukkan, dah lebih lah daripada yang lain. Time tu kita dah tak boleh nak buat apa, time tu tengah construct. Kita dah macam buntu, kita dah tak tahu kita ni macam mana pun kita nak kena siapkan rumah kita juga kan. Betul. And yet tiba-tiba kita kena bayar lebih daripada bajet kita. Kita ni dah lah tak ada bajet sangat. Mungkin bajet yang kita ada tu, kita dah bajet untuk rumah. Mungkin kita ada bajet yang sekian ni kita nak gunakan untuk nak buat, yelah nak masuk rumah kan. Kita nak masuk rumah ni, kita nak spend untuk kita punya katil, kita punya lampu, kipas, kita punya grill. Kita punya grill. So kita dah ada orang kata apa, kita dah ada spend untuk certain thing yang kita nak buat. And yet tiba-tiba ada hidden cost ni, dia terpaksa juga kita kena ambil kita punya budget tu untuk masukkan, untuk nak siapkan rumah kita. Betul. Sebab itu adalah lebih penting sebenarnya berbanding dengan kalau kita nak siapkan ni. Kalau rumah kita tak siap, macam mana kita nak duduk rumah tu, betul? So poin yang pertama sebenarnya, cara macam mana kita nak selesaikan macam mana kita nak selesaikan masalah ni, isu ni, supaya kehendak kita tidak melebihi bajet kita. Pertama, apa yang perlu kita lakukan, poin yang pertama adalah dari segi tapak rumah tu, lokasi rumah tu, orang kata masa kita beli tu kan, kita beli tu kita tengok kan, sebelum-sebelum ni kita ada cakap pasal tanah. Orang kata structure tanah, kadang-kadang kita beli tanah tu murah, kita beli murah tapi kita tak pergi tengok tanah tu. Bila once kita dah beli, baru pergi tengok, oh ya alamak, rupanya tanah tu tanah jenis, maybe jenis paya, ataupun tanah tu rendah, ataupun tanah tu jenis sawah, di mana kita akan spend amount say dalam 50% lagi duit yang kita spend untuk beli tanah tu, untuk kita perbaiki structure tanah. Maksudnya kita maybe nak kena masuk tanah, top up semua macam tu, and then within construction kita nak kena well spend untuk kita buat piling. So itu maknanya berkait dengan tanah lah. Maknanya contohnya kalau kita nak beli tanah tu, kita kena tahu tanah kita tu bentuk macam mana, jenis macam mana. Sebab benda-benda macam tu dia akan menambahkan bajet kita. Betul. Especially benda yang berkait dengan piling ataupun berkait dengan kena tambah tanah. So dia akan melibatkan extra cost kepada kos binaan yang kita nak buat tu. And kedua sebenarnya kita kena sincere sebenarnya dekat designer kita. Kita kena beritahu sebenarnya kita punya bajet kita berapa. Jangan malu. Jangan kata tak nak lah, nanti kalau dia tahu nanti kan dia letak barang-barang vok debas punya. Dia macam dia nanti tak nak lah kalau aku beritahu nanti. Selalunya orang tak nak beritahu bajet tu sebab dia takut nanti orang yang nak buat tu, contohnya lah kontraktor tu kan, dia fikir nanti kontraktor dah tahu harga dia, nanti dia fikir nanti kan aku tak boleh nak turunkan harga lagi ke apa ke, aku nak squeeze harga lagi ke, dia fikir macam tu. Tapi dia tak tahu sebenarnya kalau dia beritahu bajet tu kepada kontraktor ataupun designer tu, sebenarnya designer tu dah tahu dah sebenarnya keluasan rumah kita tu sekian berapa. Workout dia dah boleh workout dah anggaran dia daripada bajet kita tu, dia dah tahu dah keluasan yang kita akan dapat tu berapa. Just imagine nanti bila semua tu dah siap kan, dah dibuat complete, lepas tu suddenly dia kata macam tak selesa lah. Actually saya ada lagi lebih sikit ni duit bajet. Dah satu hal nak kena buat balik. So better orang kata sincere lah, kena jujur, kena beritahu dekat designer. Beritahu dekat designer, saya punya bajet saya sekian. Saya dah, contohnya bajet saya 400,000. Saya dah ada bajet macam ni. And kita akan beritahu kehendak kita apa. Okey, dekat dalam ni
apa yang saya perlukan. Saya perlukan bilik berapa banyak. Lepas tu saya nak ada dapur kering, dapur basah, saya nak ada family area. Mungkin saya nak ada laundry, saya nak ada store, Library, dan saya nak ada musalah. library, musalah. So daripada situ nanti barulah designer boleh advise kita sama ada benda tu bersesuaian ataupun tidak. Sebab dia akan berdasarkan kepada bajet kita. Contohlah, kalau bajet kita 200,000 tapi kita nak rumah sampai 6 bilik. Memang tak boleh lah nak dapat kan. Betul. 200,000 dengan kita nak rumah 6 bilik, dan dengan ada bilik, dapur kering, dapur basah lagi. Lepas tu kita nak ada musalah pula lagi, tambahan lagi 1 bilik. Lepas tu kita nak ada ruang tamu yang besar. Of course lah kita memang tak boleh nak dapat ruang-ruang yang macam tu kalau kata bajet kita sekian. So kalau kita kena jujur lah, senang cerita. Kita kena jujur. Dan kita kena reasonable lah. Kena reasonable lah. Beritahu dekat designer, saya punya bajet, saya nak bajet saya punya bajet saya 300,000. Jadi saya minta pihak designer untuk desainkan plan saya berdasarkan kepada bajet saya. Dan beritahu juga kehendak apa yang kita nak. So nanti bila kita dah beritahu kehendak apa yang kita nak, so designer akan plan macam mana dia nak susun aturkan ruang-ruang yang kita nak tu, and yet tiba-tiba dia tengok ruang ni dia akan jadi kecil. Kalau kata kita nak squeezekan juga kita punya kehendak-kehendak yang kita nak tu, then dia akan advise balik dekat kita. Itu akan lebih memudahkan berbanding kita cakap kita nak ruang, kita nak kehendak ni kadang-kadang ni, waktu tiba-tiba dia jadi besar. Lepas tu kita bila kita dengar pula harga, kita jadi macam terkejut. Kita jadi terkejut. Kita ingat dengan kita beritahu kehendak tu, kita boleh dapat dia punya harga dia sama dengan kehendak yang kita nak tu. Biasanya cuba buat dua approach yang macam ni. Kalau kata kita open budget, maksudnya kita tak ada kekangan in terms of budget, dan kita mention dekat designer semua kehendak kita. Jadi dia akan buat kan. Itu lebih mudah. Tapi kalau kata kita ada restricted budget, then bagi tahu budget dahulu, lepas tu bagi tahu kehendak, dan lepas tu di dalam kehendak tu bagi tahu priority kita. Kita nak yang mana dulu. Itu lebih mudah. Betul tu. So itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua. Poin yang pertama tadi maknanya bentuk, kalau kita nak pilih tanah tu, kita kena tahu bentuk tanah tu, kita kena tahu struktur tanah tu, kita kena tahu jenis tanah kan. Sebab dia akan berkait dengan bajet tambahan sebenarnya, extra cost jika kata tanah tu adalah tanah jenis yang sawah ke ataupun tanah gambut ke. And point yang kedua adalah berkait dengan sincere daripada bajet. Kita kena beritahu berapa yang kita peruntukkan kepada bajet untuk kita nak bina rumah tu kepada designer, and kita beritahu apa benda yang keperluan ruang-ruang yang kita perlukan kepada designer. Betul. Selain pada tu, Tim ada mention beberapa tip. Maksudnya kalau kata budget restricted, first kita prioritize benda yang betul-betul kita perlu dahulu. Jadi kita kena elakkan penambahan yang tak diperlukan. Maksudnya macam ruang yang makan kos yang tinggi. Maksudnya macam toilet tu maybe toilet still ada, tapi in terms of size tu kita tak boleh dapat toilet hotel lah. Betul. Sebab selalunya toilet sebenarnya dia kos dia tinggi tau sebenarnya dalam toilet ni. Sebab apa? Sebab toilet dia ceiling, dia punya tile dia full high sampai ke atas. Dan toilet tu dia penuh dengan sistem piping, lepas tu piping air, peralatan sanitary tu pun itself pun mahal juga. Dia punya fitting dia pun pakai yang jenis yang mahal. Lepas tu dia lagi satu, dia perlukan orang kata waterproofing. Dia tak boleh kita nak prevent daripada leakage. So harga untuk satu toilet dia akan makan kos yang tinggi berbanding dengan ruang yang lain. Betul. So kalau kata kita nak buat rumah kita kena orang kata kena
toilet kita tu tak boleh terlalu banyak lah kalau kita ada bajet kan. Contohnya rumah kita ada 4 bilik. Ada 4 bilik, orang kata tiga bilik air tu dah kira memadai lah untuk kalau kita nak buat rumah yang 4 bilik. Tapi kalau kata kita nak buat rumah yang 3 bilik, mungkin bilik air tu jadi 2 sahaja. Jadi tak adalah kita buat, kalau kita ada bajet lebih tak ada masalah. Maknanya untuk 4 bilik tu nak ada 4 toilet pun tak ada masalah. Tapi bila tambahan toilet dia akan menambahkan lagi harga bajet. Jadi kita kena fikir daripada segi perkara-perkara yang priority, apa yang kita perlukan terlebih dahulu. And kalau kata kita dah ada bajet, mana kita bila dah kira-kira tu ada bajet lebihan contohnya, and kita priority pula kepada pada orang kata selalunya orang mesti nak pasang aircon. Jadi kita prioritikan benda-benda yang memberi keutamaan dulu daripada benda-benda yang kata untuk luxury ni. Okay, next point number 3. Point number 3, ini orang kata apa, trend sekarang, iaitu menggunakan bahan-bahan lestari ataupun bukan barang. Sometimes cara kita buat layout rumah tu, kita tahu macam mana kita nak salurkan udara, pengudaraan dia, pencahayaan dia. Dia bila pengudaraan bagus, pencahayaan bagus, sebenarnya dia akan contribute back in terms of saving. Maksudnya saving dari segi penggunaan lampu dan juga penggunaan aircon ataupun kipas. Betul. Dia contohnya macam kita bila kita design kan orang sekarang sustainable zat ataupun orang panggil eco-friendly design. So banyaknya sekarang ni kita fokus kepada, selalunya orang fokus kepada dua lah. Pada dua iaitu menggunakan natural light, iaitu daripada cahaya matahari tu sendiri, dengan lagi satu adalah daripada segi pengudaraan yang bagus. Maknanya kita kena tahu, maknanya bila kita cakap dengan designer, cakap dengan dia saya perlukan ruang yang supaya rumah saya ni mempunyai sustainable design. Maknanya nanti bila kata pengudaraan tu bagus, jadi kita kuranglah guna aircon. Betul. Lepas tu tak adalah kawasan-kawasan rumah kita yang gelap yang kita terpaksa kena pasang lampu 24 jam. Jadi kita boleh lagi jimat bil elektrik kita. Kita bolehlah jimat daripada segi penggunaan aircon tu. Lagi satu, kita dapatlah juga menikmati udara yang lebih nyaman sebenarnya berbanding dengan aircon tu. Sebenarnya aircon ni udara dia pusing kat situ je kan. That's why selalu kan macam tip, sometimes bila kita pasang aircon, sometimes kita letakkan air dekat dalam gelas tu, air tu pun sometimes dia akan susut. Kalau tak pakai, kadang kulit kita pun kering. Betul tu. Sebab kita tak nampak lu orang komen. Okay, next point nombor 4. Point nombor 4 macam mana tips dia, tim tulis rumah boleh dibuat secara berperingkat dan boleh membuat renovasi sedikit demi sedikit. Okay, kita boleh implement benda yang macam ni kalau kata bajet kita betul-betul tight. Kita design, kita buat yang main dahulu, tetapi bila kita buat yang main tu kita dah full aware kita akan buat renovation. Maksudnya bila kita buat renovation tu, dia akan blend dengan design yang awal. Maksudnya rumah tu kita tinggikan sikit, nanti bila kata next renovation dia akan match, dia akan blend, dan juga tak adalah macam orang kata bila orang datang orang tahu ini buat kemudian, sebab dia punya design tu nampak macam awkward. Dia dah tak sama dengan design yang asal. Maknanya kita dah plan awal-awal lah, maksudnya daripada plan yang kita buat rumah tu kan. Kita dah plan sebenarnya untuk kita nak buat renovation, sebab mungkin permulaan tu bajet kita banyak ni saja. Tapi kita sebenarnya kita nak perlukan ruang tu sebenarnya, tapi kita tak ada bajet waktu ketika tu. Jadi bila kita buat plan tu kita dah rancang dah awal-awal untuk sebenarnya ada ruang yang kita boleh gunakan kemudian hari, kita boleh buat renovation kemudian. Jadi bila kita buat renovation kemudian tu, daripada luaran dia tak adalah nampak macam kita buat kerja tambahan, betul? Betul. So dia akan nampak lah rumah kita tu lebih menarik, lebih cantik. Orang kata exterior kita tu dia lebih
lebih orang kata harmoni, berbanding dengan tiba-tiba kita nampak satu bumbung macam ni saja. Bumbung tu tak blend dengan keadaan rumah kita tu. Okey. Poin terakhir. Poin yang terakhir. Poin yang terakhir adalah Poin kelima. Poin yang kelima, desain rumah mestilah sesuai dan mampu mengurangkan atau dalam bajet. Jangan main pilih je desain rumah, kan ada benda yang tak cukup terpaksa berhutang lagi. Tu ayat budak-budak WeChat ni. Itu ayat budak-budak WeChat. So maksudnya dekat sini, bila kita desain rumah kita tu, kita kenalah desain. Janganlah kita tengok Pinterest kan. Bila kita tengok Pinterest kan, kita tengok rumah dia penuh kaca. Kita pun nak buatlah rumah yang macam tu. Rumah tu cantik ni, kita nak buat yang macam tu. Tapi sebenarnya bajet kita tak cukup kita nak buat rumah yang macam tu. Yalah, ataupun bila dah siap rumah tu baru kita check balik design ni, sebenarnya dekat UK. Alah, kawasan sejuk. Memang rumah kaca tu memang sangat bagus sebenarnya. Macam cantik lah sebenarnya kalau rumah kita fully kaca kan. Tapi bila keadaan cuaca di Malaysia ni, dia sebenarnya tak bersesuaian sebenarnya kalau rumah kita tu terlalu berkaca. Betul. Jadi kita kalau nak rumah yang berkaca ni, dia kena ada lagi satu tambahan pula. Dia kena ada ceiling yang sangat tinggi. Bila ceiling yang tinggi, jadi dia akan cuba untuk nak mengurangkan heat yang masuk daripada cahaya matahari tu pergi terus dekat dalam rumah kita tu. And ataupun dia macam dia hampir kepada office, dia pakai centralized punya aircon. Dia akan jadi yang macam tu. Dia macam contohnya kita kan kadang-kadang kita tengok design daripada overseas kan, kita tengok keliling dia akan pakai macam gelas apa semua kan. So kalau overseas dia tak ada masalah sebab overseas ni dia punya musim dia adalah 4 musim. Dia hanya musim panas tu satu kali dia musim panas dia tu. Yang selebihnya adalah musim dia memang dalam keadaan yang sejuk. Dalam keadaan sejuk. Walaupun musim bunga dia pun sejuk. Dia tak sama dengan kita yang panas sepanjang masa ni. Kadang-kadang boleh sampai 40 darjah Celsius pun. Boleh sampai. Malam hujan pun panas. Kadang-kadang kita malam hujan pun kita boleh rasa dalam keadaan yang panas lagi. Jadi bila kita buat rumah tu, kita kena tengoklah kesesuaian design tu dengan culture kita, dengan keadaan keliling kita. Tak salah sebenarnya kalau kita nak modernkan design kita, tapi kita kena tengok kita punya kesesuaian, kita punya weather kita. Maknanya kita punya cuaca kita macam mana, sesuai ke tak untuk kita nak buat design yang sekian-sekian macam ni. So kalau kita mempunyai bajet yang lebih, maknanya kita mungkin kita akan ada buat return air. Macam dekat bangunan tinggi-tinggi kan. Bangunan-bangunan yang tinggi sebenarnya dia akan ada supply and return air. So that's why dia punya dalam dia tu tak terlalu panas sebenarnya. Untuk kawasan yang macam bangunan yang tinggi, yang keliling dia kaca sebenarnya. Tapi kalau dalam rumah kita, kalau kita ada bajet yang lebih, kita nak pasang return air tu, maknanya kita nak seduh udara panas tu, tak ada jadi masalah sebenarnya. Tapi kalau kita hanya mengharapkan kepada ventilation saja, kalau penggunaan kaca ni tak bersesuaian lah untuk sepenuhnya satu rumah. Kalau ada sebahagian saja dia okey. Dia tak ada masalah. And kalau kita nak pasang kaca pun, kita akan tengok. Contohnya lah, kita nak juga kaca keliling rumah kita. Tapi kita kena juga pasang shaded dekat belah depan. Supaya matahari tu dia tak direct masuk dekat dalam rumah kita. Bidai. Dia macam bidai lah, lebih kurang macam ada, mungkin kita pasang louvet, mungkin kita akan buat dekat depan tu akan ada macam orang kata macam penghalang lah daripada matahari tu masuk terus daripada rumah kita. And benda-benda macam tu pun berkait dengan bajet juga. Betul. So habis sudah poin-poin kita malam ini. So insyaAllah nanti besok kami akan berkongsi lagi berkait dengan isu lain yang boleh kita bincangkan, kita boleh kupaskan supaya anda dapat idea sebenarnya bagaimana untuk anda melangkah satu tapak untuk membina rumah impian anda. So last sebelum kami mengakhiri ni, kami nak ajak anda juga
untuk join grup Telegram kami di Banner Plan Impian. Banner Plan Impian, betul? Dekat dalam tu kami akan bagi banyak sangat yang berkait informasi yang berkait kalau kata kita nak buat plan, and ada juga gambar-gambar 3D yang ikut kepada konsep-konsep yang kami pernah design, and ada juga kita layout kita ada letakkan, layout kan, interior kita ada letakkan. Betul. Jadi dia akan memberi inspirasi kepada anda. Kalau kata anda tak buat sekarang pun tak apa, tak ada masalah. As long as kita akan sentiasa tengok dan dia akan memberi inspirasi dan memberi idea kepada kita. Dan memberi gesaan pada kita. Betul. And satu lagi sebenarnya, sebab daripada awal tadi kami dah beritahu tadi yang kami akan buat promo yang gila-gila supaya anda tidak terlepas dengan promo yang kami nak bagi tu. Promo 29 kita dah letakkan dekat FB. Kita dah letakkan dalam FB page juga supaya anda tertinggal dengan promo kita tu. Anda join juga grup Telegram kami sebab dekat dalam tu kami akan sentiasa update promo-promo yang kami bagi untuk yang gila-gila ni. Sebenarnya kami nak bagi gila-gila sebab dia adalah promo yang tak pernah lagi Farhabina bagi, sebab ini kami nak memberi balik kepada anda supaya dia adalah mampu milik sebenarnya untuk anda yang berimpian sebenarnya untuk dapatkan rumah impian. Ni adalah first step anda untuk dapatkan semudah tu, serendah tu untuk dapatkan rumah impian anda. Okey, itu saja daripada Cik Yat dan juga Cik Bon. Esok lagi kita akan berjumpa lagi esok, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.